Namakan satu fitohormon dan fungsinya. Auksin. Auksin, okey. Fungsinya untuk apa? Menghasilkan buah tanpa biji melalui kaedah partenokarpi. Partenokarpi. Apa itu maksud partenokarpi, Diba? Buah tanpa biji. Hasilkan buah tanpa biji. Apa kesannya kalau ada rumpai tu ada buah tanpa biji? Apa kesannya, Diba? Kalau rumpai tu ada buah tanpa biji, apa kesannya? Okey, bila kita tak ada biji benih, maka tak adalah nak menyambungkan generasinya tu Maknanya nanti kita dapat kawan rumpai lah dekat kita punya ladang. Okey, itu dia satu. Satu lagi adalah, satu tadi Adibah kata menghasilkan buah tanpa biji bagi rumpai kan. Okey, apa kesannya nanti? Kesannya akan menyebabkan tidak ada apa tu? Tidak ada generasi berikutnya. Okey, apa lagi? Untuk auksin, Adibah. Melambatkan pertunasan ubi kentang semasa penyimpanan atau pemasaran. Okey, apa kesannya kalau kalau dia kita tak taruh auksin? Dia cepat masak. Dia cepat bercambah. Dia cepat bercambah. Apa kesannya kalau dah bercambah? Nanti cepat busuk. Orang tak nak Beli cepat busuk. orang tak nak beli Orang tak nak beli. Okey, Atika. Ya, cikgu. Okey, awak ambil satu. Hormon. Cytokinin. Okey, cytokinin. Apa dia? Merangsang pembahagian dan pembezaan sel. Okey, ini sebenarnya nak guna kat mana sebenarnya? Cytokinin ni. Kat mana Liba? Atika. Maksudnya? Yelah, maksudnya okey, itu tadi kita cakap untuk merangsang pemanjangan pembahagian dan pembezaan sel kan? Betul? Awak cakap tadi? Cytokinin. Ya. Tak boleh? Okey, apa kesannya? Cytokinin ni untuk fototisu kan? Betul? Kita? Betul. Fototisu. So nanti dia akan ada batang, ada daun. Walaupun dia kecil tapi dia boleh. Dia boleh untuk ada batang. So maksudnya benih tu bercambah lah. Benih tu bukan saja kalau kita tengok pokok kecil. Betul tak? Kalau kita tengok pokok. Tapi kalau kita pakai fototisu ni, kalau kita pakai fototisu, kita akan nampak pokok pisang. Selalu kita nampak pokok pisang yang ada daun, ada batang, semua ada asap. Tapi besar kan pokoknya. Tapi kalau fototisu kita akan nampak kecil je mungkin sebesar jari ni pun dah ada setiap batang dengan akar. Itu dia merangsang pembentuk ni fototisu. Ingat paling penting, ingat fototisu yang dia digunakan bersama-sama dengan auksin. Dia bersama dengan auksin. Ingat fototisu je. Pembahagian dan juga pembezaan sel. Okey, good. Okey, seorang lagi. Lagi satu dia ni untuk awet muda kan? Yang macam semalam kita cakap tu. Melambatkan penuaan Okay, next. Farhana. Dia tinggal berapa orang ni? 1, 2, 3. 3 orang aja. Mana yang lain
Okey. Farhana. Etilena. Etilina. Okey, Etilina. Paling senang ni kan? Okey, apa dia? Merangsang pemasakan buah dengan cepat dan secara sekata. Okey. Good. Merangsang pemasakan buah secara sekata. Dekat Etilina, cikgu lukis apa tadi? Bunga. Bunga. So jawapannya apa? Selain daripada buah tadi. Merangsang pembungaan serentak pada tumbuhan dalam ladang. Okey, good. Itulah dia. Okey, kita dah tengok dah. Kita tengok soalan berikutnya. Okey, bagaimanakah Austin dapat mengawal fototropisma pucuk tumbuhan dalam keadaan gelap? Dapat mengawal fototropisma pucuk tumbuhan dalam keadaan gelap. Walaupun gelap. Okey, walaupun gelap tapi tumbuhan tumbuh tak kalau gelap? Tumbuhan tumbuh tak kalau dalam gelap? Tumbuh Okey. Cuba Farhana jawab. Tadi Farhana Adiba pula. Hormon X tu hormon acid FCC. Apa? Hormon X, acid FCC. Tak dengar ni. Lima? Hormon X, hormon acid FCC. Hormon FCC ni Dima nak jawab soalan yang mana Dima? Nombor 2. 5.2 lah. 5.2 ni Kan 5.3. Nombor berapa? Bagaimanakah Oksin dapat mengawal fototropisma pucuk tumbuhan dalam keadaan gelap? Kalau dalam keadaan gelap, dia tumbuh ke tidak? Tumbuh. Tumbuh tak? Tumbuh, cikgu, tumbuh. Tumbuh. Kenapa dia boleh tumbuh? Taburan auksin di hujung pucuk adalah skata. Taburan auksin di hujung pucuk adalah skata. Okey, sekarang auksinnya ada tak kat hujung pucuk? Ada tak auksinnya? Ada. Jawab dulu, ada tak auksin kat hujung pucuk? Ada. Ada. Okey, kalau ada, bermaksud bila auksin ada, boleh tak proses pemanjangan sel berlaku? Boleh. Okey, boleh. So, sekarang bila gelap, apa jadi pada taburan auksin? Dia jadi skata. Dia jadi skata. Okey. Okey, good. Bila dia jadi skata, dia tumbuhnya tegak ke bengkok? Tumbuh tegak. Tegak. Okey. Good. Itulah bagaimanakah auksin dapat mengawal fototropisma pucuk tumbuhan dalam keadaan gelap. Pertama, kita cakap auksin dihasilkan di hujung pucuk. Oleh kerana gelap, taburan auksin adalah sekata. Maka auksin akan merangsang pemanjangan sel di hujung pucuk dan pucuk tumbuh tegak ke atas. Okey. Sekarang kita tengok pula soalan nombor 3. Okey. Mr. MD ni siapa ni? MD apa? MD siapa? Tolong perkenalkan diri, tak kenal cikgu ni. MD, tolong respon. Saya cikgu Danish. Siapa? Danish. Danish. Cikgu, Danish. internet saya bermasalah. Apa? Internet saya bermasalah. Okey. Aku boleh cakap ni, cikgu dengar. Cikgu dengar ni. Okey, Danish. Boleh tak? Okey, Danish. Okey. Kita kasih orang lain lah. Susah agaknya nak cakap. Okey, kita pergi kepada Atika.
Atika. Ya. Okey, Tika tolong jawab tu Tika. Soalan yang tu. Soalan nombor 3. Dia jual buah apple di pasar, sentiasa menghasilkan buah yang sudah terlebih masak dengan buah yang sedang masak dengan segera. Masa dia asingkan. Wajar kan dilakkan Cik Farid tu? Wajar. Wajar. Okey. Kenapa? Buah yang terlalu masak akan menghasilkan banyak gas etilena. Gas ini Okey, akan good. merangsang pemasakan kepada buah yang berdekatan. Jadi Bagus. Itulah jawapannya. Jadi, buah yang berdekatan tu menjadi terlalu masak dan cepat busuk. cepat sama-sama. Maka dia tak nak tu. Buah yang masak tu, dia dah hormon etilenanya dah banyak. Okey, kemudian kita tengok ringkasan kita. Okey, cuba kita tengok ni, eksplorasi bio. Buah pisang pada pokok dibalut dengan menggunakan guni kalis air untuk mempercepatkan pematangan buah apabila gas etilena yang meluap terkumpul di dalam guni. Digunakan guni kalis air untuk mempercepatkan pematangan buah apabila gas etilena yang teruap terkumpul dalam guni. Ini macam buah pisang tu, bila nak masak cepat, maka dia balut dengan bag plastik tu. So gas tu tak ke mana-mana, gas tu dalam karung tu aja, maka dia cepatlah masak. Okey. Ini kita boleh buat eksperimen ni. Cikgu nak awak buat eksperimen ni di rumah. Pertama ialah penyataan masalah, tengok. Apakah kesan hormon etilena terhadap buah tomato? Okey. Tujuan membandingkan kesan pemasakan buah dengan kehadiran etilena dan tanpa kehadiran etilena. Hipotesis buah tomato lebih cepat masak dengan kehadiran etilena. Okey. Sekarang ni kita tengok pemboleh ubah yang dimanipulasikan adalah kehadiran etilena. Macam mana kita nak wujudkan kehadiran etilena? Macam mana kita nak wujudkan? Okey. Macam mana kita nak wujudkan? Tolong respon macam mana nak wujudkan? Masukkan dalam guni ke? Masukkan apa? Tomato tu dalam guni. Masukkan Okey. tomato tu dalam Okey, ada berapa tomato nak pakai? 2. Ada 2 tomato. Okey. Nak dapat etilena dapat kat mana? Gas etilena dapat kat mana? Pakai buah pisang. Buah pisang yang masak. Boleh tak kita pakai buah tomato juga? Tapi yang dah masak, boleh? Boleh. Boleh juga. Boleh juga, boleh. Ataupun kita nak gaji pisang. Macam Diba ni dia banyak pisang. So Diba boleh pakai satu pisang yang mengkal tu. Dua-dua pakai pisang mengkal. Kemudian kita ambil pisang masak tu, kita letak kat letak kat satu pisang yang lagi. Mana yang cepat masak? Itu je. Eksperimen ni mudah. Cikgu nak awak buat sendiri kat rumah, buat video. Buat video, buat laporan. Okey, ya, kat sini dia adalah pakai tengok ni, baca sini. Pisang. Dia pakai pisang masak supaya kita nak bezakan. Tapi kalau kita pakai pisang, kita pakai buat ni macam ni, tomato ni pun pakai pisang, sini pakai pisang sebab pisang nampak warna dia senang. Pisang tu nampak warna dia. Okey. Nanti agak-agak lah ni, mana yang lebih cepat? Lebih cepat keadaan dia. Kalau pisang kita senang lah warna dia kan. Mana cepat warna? Berubah warna.
Lepas tu keras, lembut. Okey, kita ambil lah berapa hari. Okey, ada soalan tentang ni. Cikgu nak awak buat eksperimen ni. Ada report ke? Ada soalan tak? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey. Senang kan yang ni? Okey. Dibang, kau nak pakai pisang dua-dua ni, Dibang? Pisang belum kena lenyek. Pisang senang lah Okey. Atika, awak nak buat apa? Tomato, rumah awak banyak tomato Atika. Sebenarnya pisang pun boleh kan? Boleh? Dua-dua kita pakai Maksudnya- pisang. Okey, boleh. Maksudnya grup yang pertama ada pisang mengkal, grup kedua pun ada pisang mengkal. Grup pertama kita taruh tambah satu lagi pisang yang dah masak. Boleh? Yang kita nak tengok bukan pisang masak, yang kita nak tengok adalah pisang yang mengkal tu. Berapa hari masa dia. Boleh? Okey, Lepas tu boleh. balut dalam beg plastik ke, wrapping ke, wrapping, tengok mana cepat. Nak letak dalam peti ais ke tak nak letak peti ais? Tak perlu. Tak perlu. Kita buat sama. Kalau dua-dua letak peti ais. Tapi kalau kita letak kat luar je. Sebab apa? Sebab suhu persekitaran pun mempengaruhi juga Okey. Farhana, awak nak buat macam mana Farhana? Guna pisang juga kot. Pisang senang pisang, tomato mahal kecuali rumahnya ada tanam tomato cherry ke apa ke boleh. Kita tak kisah mana-mana boleh kita ubah je lah kita punya eksperimen tu kita ubah. Ni Danish? Pisang cikgu, rumah saya banyak pisang. Bagus. Pakai pisang je. Okey, itu dia eksperimen kita. Okey, kita tengok pada yang berikutnya. Nanti kita bincangkan lah yang apa tu yang kita selalu report tu kita nak dapat sampai titik 5, titik 6 tu dia bincang. Awak buat dulu Okey, nyatakan Nida kan? Berdasarkan pemerhatian di bawah, apakah hormon X dan terangkan peranan hormon X ketika suhu persekitaran meningkat. Dengan adanya hormon X, tumbuhan dapat mengekalkan kandungan airnya. Apa ni? Apakah hormon X dan terangkan peranan hormon X ketika suhu persekitaran meningkat. Ada semalam cikgu ada tulis perkataan kemarau kan semalam. Ada tak? Okey. Betul tak semalam cikgu ada tulis perkataan kemarau? Betul tak? Farhana? Betul cikgu. Betul. Apa tu yang ada perkataan kemarau tu? Asid absisik. Okey, dia dengan asid absisik. Ada? Ni ke? Ni gerak balas. Ni absisik K ni kan kemarau. Betul lah tu. Absisik memberi kesan perencatan ke atas proses percambahan dan juga pertumbuhan. Okey. Tengok soalan berikutnya lagi. Dah habis rupanya. Okey. Yang ini pula. Rajah 1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji gerak balas hujung pucuk dan hujung akar anak benih terhadap rangsangan cahaya matahari. Okey. Awak ada kan dekat buku teks awak tu, awak dah buat. Cikgu nak awak list kat sini gariskan perkataan rangsangan cahaya matahari.
cahaya matahari. Okey. Cikgu nak awak tentukan kat manakah kedudukan oksin, lorik kat gambar tu, kat manakah kedudukan oksinnya. Dekat hujung pucuk dan hujung akar. Cikgu nak awak buat. Tengok kat awak punya buku tu. Dalam? Lorik belum? Okey, kita okey. Kat sini kita tengok oleh kerana cahaya matahari kat mana? Kat atas lah. Kita ambil lah kat atas cahaya matahari kat atas. So dia punya berkumpul adalah oksinnya suka cahaya ke tak suka cahaya? Suka cahaya ke tak suka cahaya? Sama respon? Tak suka. So dia duduk dekat bawah. Kita buat kat semula. Ini dekat pucuk. Dia akan duduk dekat bawah. Okay, untuk akar pula. Pun sama juga. Oksin tak suka cahaya, duduk dekat bawah. Okey, kemudian oksin ni akan dihantar ke zon pemanjangan sel. Jadi pun dia duduk kat bawah juga. Ni pun dia akan dihantar ke zon pemanjangan sel. Kat bawah ni adalah zon pemanjangan sel. So dia angkat ke bawah. Okey. Kita jawab dulu, kenal pasti gerak balas ditunjukkan oleh hujung pucuk dan hujung akar terhadap cahaya. Okey, akar ni, apa nama pucuk, apa nama gerak balasnya? Ni cahaya ni. So, mula dengan apa? Fototropisma. Fototropisma. Positif, negatif? Pucuk. Kalau pucuk positif. Positif. Okey, bagus. Kalau akar? Negatif. Fototropisma negatif. Okey. Lukis pemerhatian hujung pucuk dan hujung akar selepas berapa hari didedahkan. Maka kita tengok kat sini, dia duduk kat bawah. Maka sel di bahagian bawah ni lebih panjang daripada sel di bahagian atas. Di panjang, di pendek. Okay. So, automatik dia akan bengkok ke atas. Ini pun sama, tapi jangan lupa dekat akar, keamatan atau kepekatan oksin yang tinggi, dia akan merencat. So, bahagian bawah ni dia jadi kecil pula. Sel dia pendek. Tetapi sel ke atas panjang. So,
Itu yang menyebabkan dia bengkok ke bawah. Okay. Dia bengkok ke bawah. So, kita akan dapati dia macam inilah ke bawah. Akan tumbuh ke bawah. Dia lukis lah. Terangkan cara hujung pucuk dapat menunjukkan gerak balas seperti yang anda lukiskan. Maka kita pun tulis. Pertama, oksin menjauhi cahaya. Kedua, oksin bergerak di bahagian teduh. Okey, yang ketiga, sepekatan oksin adalah tinggi di bahagian teduh. Jadi, apa tu? Pemanjangan sel adalah lebih tinggi di bahagian teduh. Ini menyebabkan dia bengkok ke atas. Ini yang menyebabkan pucuk bengkok ke atas. Okey, itu dia Okey. Okey, kemudian kita tengok pula soalan yang berikutnya. Terangkan ni dah. Melalui teknik kultur tisu, satu biji benih dapat mengeluarkan banyak pucuk baru. Pucuk-pucuk ini dipisahkan dari induk dan dipindahkan ke medium yang mengandungi larutan kultur dan kehadiran fitohormon tertentu. Pada pendapat anda, bagaimanakah fitohormon ini merangsang perkembangan pucuk menjadi anak benih? Okey. Nak terus siapa ni? Dah Dennis lah dah tinggalkan. Okey. Dima. Apa nama hormon yang ada K tu? Banyak hormon yang ada K tu, tidak? Acid pun ada K. Oksin pun ada K. Yang mana satu ni yang? Cytokinin pun yang ada K. Yang mana satu? Cytokinin. Untuk cytokinin sebab K tu kultur tisu. Nak guna bersama-sama K yang lain, apa dia? Dia selalunya cytokinin ni berguna bersama-sama dengan hormon yang ada K juga. Auksin. Oksin. Oksin ni macam raja lah. Dia yang paling utama lah. Okey. Apa nak accept ni? Sila. Ni Sila tak ada keluar pun Sila. Kata dia nak suruh cikgu accept. Tak ada. Okey. Kemudian kita tengok tadi tak habis lagi. Okey. Pertama kita mestilah pada pendapat anda bagaimanakah fitohormon merangsang perkembangan pucuk menjadi anak benih. Ni tadi tu kita pakai hormon. Hormon apa? Cytokinin. Tak boleh conteng pula kat sini. Okey, kita pakai hormon apa? Cytokinin.
Cytokinin bersama-sama dengan oksin. Jadi ni sini kultur tisu. Ini pun kultur tisu. Okey. Okey ni kan tadi. Okey. Bagaimanakah cytokinin dengan oksin ni merangsang perkembangan pokok? Kita kena tengok pada fungsi dia. Fungsinya merangsang pembahagian dan pembezaan sel. Merangsang apa? Pembahagian dan pembezaan sel. Okey, tengok fungsi dia. Okey, kita tengok fungsi dia. Cytokinin tadi. Merangsang pembahagian dan pembezaan sel. Maka bila dia membeza, dia bolehlah membeza menjadi akar, menjadi batang, menjadi pucuk. Menjadi satu pokok tumbuhan. Okey, tu dia. Tu bagaimanakah dia boleh merangsang proses dalam kultur tisu. Okey, ada soalan untuk ni? Ada soalan? Dah habis ni, kita tengok soalan yang berikutnya. Okey. Soalan berikutnya. Ika pula. Ika Atika. Okey, soalan berikutnya. Ini dia taruh hormon fitohormon pada bunga yang belum disenyawakan. Bunga yang belum disenyawakan. Jadinya bunga ni belum jadi buah, belum jadi biji. Ditaruh hormon ni. Apakah nama teknik ni? Okey, Atika. Partenokarpi. Bagus. Partenokarpi. So, ni apa? Tanpa biji. Ada buah tapi tak ada biji. Partenokarpi. Okey, maknanya tak adalah belalang ke apa tu namanya. Madu ke yang mensenyawakan dia. Tak ada. Okey, namakan dua jenis buah yang dihasilkan melalui teknik yang anda namakan pada soalan 2A. Okey, apa nama dia? Okey, Danish, pilih. Cari buah yang tak ada biji. Pokok tak ada biji. Sekarang ni. Danish? Senyap je Danish. Farhana. Tembikai dengan anggur. Ya, tembikai. Sekarang ni kita tahu kan, tembikai ada, anggur pun ada. Anggur tanpa biji. Mahal ni anggur tak ada biji. Okay. Terangkan teknik yang anda namakan pada soalan 2A. Okey, terangkan teknik yang anda namakan. Apa tu tekniknya? Yang awak cerita tadi lah. Iaitu apa? Ini fitohormonnya. Okey, namakan dulu fitohormonnya. Hormon apa yang awak pakai tu? Hormon apa nak menghasilkan partenokarpi ni? Hormon oksin. Hormon oksin. Sama cerita. Okey, satu hormon oksin disembur pada bunga. Okey, disembur pada bunga. Lepas tu, apa hormon oksin buat? Hormon oksin akan menggalakkan
pembentukan Buah tanpa biji. buah tanpa biji. Okey, senang je Adakah buah yang dihasilkan ini memberi manfaat kepada pengguna? Manfaat tak? Awak rasa manfaat tak? Okey. Tika, adakah awak rasa manfaat teknik ni? Tika tak ada? Diba? Ya, cikgu. Diba? Okey. Ya. Adakah awak rasa bermanfaat? Manfaat Bermanfaat. Kenapa awak rasa dia bermanfaat? sebab buah dia lebih besar, lepas tu lagi berkualiti. Buah besar. Kalau macam durian lah, macam kata kita beli durian tak ada biji, best tak? Dapat isinya banyak kan? Buah besar. Lepas tu lebih kualiti, senang nak makan, tak ada biji, kan? Okey. Ada side effect tak ni? Ada, ini kesan baik ni lah yang awak suka kan? Buahnya besar, kualiti, senang nak makan. Okey, ada side effect tak kalau ini diteruskan secara berterusan? Ada tak? Ada side effect, maksudnya kesan buruk ni. Ada tak kesan buruk ni? Ada. Tak ada? Ada. Okey, apa dia? Bila tak ada biji, apa jadi? Dia tak boleh sambung generasi. Maksudnya tak boleh sambung generasi Tidak boleh sambung generasi. Lama-lama boleh pupus tak ni? Boleh pupus tak pokok ni? Boleh pupus. Boleh pupus. Tu yang bahayanya. Okey. Kita tengok soalan yang berikutnya. Okey, kita tengok soalan yang berikutnya. Okey. Etilina merupakan fitohormon yang wujud dalam bentuk gel tanpa bau dan tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Okey, mengawal pematangan buah. Puan Merida meletakkan buah limau nipis muda bersama-sama dengan buah pisang masak di dalam sebuah bekas tertutup pada subilik. Wajarkah tindakan berikut? Wajar tak? Wajar. Okey, kenapa tujuan Faridah dia buat macam tu? Mempercepatkan pemasakan buah limau. Okey, sebab buah pisang masak ni hormon etilina. Dia merangsang pemasakan buah. Jadi buah limau nipisnya cepat matang. Tambahkan perubahan yang berlaku pada buah limau tersebut. Okey, tadi cakap wajar tak? Ya. Kita dah cakap lah kenapa. Kerana pokok pisang, buah pisang ni ada hormon etilina, kemudian dia merangsang pematangan buah. So, dia nak jual ke buah ni? Dia nak guna. Apa yang akan berlaku pada buah limau tersebut sekiranya bekas itu diletakkan dalam peti sejuk? Apa nak letak dalam peti sejuk? Okay, Liba, terangkan. Buah limau lambat masak. Okey, buah limau lambat masak. Kenapa buah limau lambat masak? Sebab dia sejuk, suhu dia rendah. Bila suhu rendah? Menyebabkan enzim menjadi tidak aktif dan pemasakan buah menjadi tidak aktif. Okey, enzim akan jadi tidak aktif. Pertama adalah suhu rendah, enzim tak aktif. Enzim tak aktif. Okey, bila enzim tak aktif, maka penghasilan hormon etilina pun berkurangan. Hormon etilina juga berkurangan. Dari satu suhu rendah, kalau kita ikut hukum fizik tu ada, pergerakan molekul tu akan menjadi rendah juga. Okey.
maka dia lambat masak. Sedangkan satu kaedah yang dilakukan pada buah-buahan yang akan diekspor agar pemasakan buah diperlahankan semasa perjalanan. Wajarkan tindakan yang anda cadangkan. Awak cadang dulu, kemudian tu. Okey, Farhana, cadangkan apa? Farhana? Buah yang diekspor perlu dibungkus secara vakum. Vacuum. Maksudnya kita buangkan udara dia. Buangkan udara dia. Kenapa kita kena buangkan udara dia? Sebab dia menghalang penghasilan etilena. Okey, supaya etilena kalau dia hasil, dikeluarkan. Kalau terhasil, dikeluarkan. Dia tak nak etilena tu ada kat situ. Okey, maka buah pun lambat masak sebab kita nak dia masak dekat bila sampai dekat destinasi. Kalau kita dalam perjalanan lama, nanti dia busuk pula bila nak dipasarkan. Okey. Ada soalan? Jangan lupa eksperimen. Ini pula ni apa? Dapati buah terhasil dicemari oleh racun serangga pada kebakterian sebagai terangkan bagaimana anda mengatasi masalah tersebut dan langkah-langkah untuk meningkatkan kualiti buah. Ni ada dua ni perkara kat sini. Nanti awak tengoklah ni. Masa pun dah habis tapi cikgu nak ingatkan awak tentang eksperimen yang kita kena buat. Nanti cikgu tuliskan kat grup lah. Eksperimen tadi. Eksperimen tentang pemasakan buah dengan kehadiran fitohormon. Buat macam tahun lepas punya. Okey. Sebelum tu cikgu nak ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada yang sudi masuk kelas cikgu. Okey. Mana orang lagi tadi masuk? Balkis. Mana Balkis ni? Tak nampak. Okey. Balkis baru masuk. Okey, Balkis ada kerja tau. Kena buat eksperimen. Pemasakan buah. Nanti tulis kat grup. Muka surat berapa nanti Amalina. Amalina pun baru masuk tadi dan les. Terles Okey. Nanti tengok rakaman lah kalau kat mana-mana ada miss Okey. Kita ucapkan terima kasih. Minta maaf banyak-banyak. Okey. Sebelum kita tutup majlis kita baca dulu bacaan tasbih kifara dan juga surah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Semoga awak berjaya dengan cemerlang nanti Okey, dalam awak punya peperiksaan SPM. Yang tak tahu tu bila belajar bersungguh-sungguh. Kita pun tak tahu ni peksanya bila. Cikgu rasa macam tahun depan tapi pandai je jadi macam-macam Perdana Menteri pula. Menteri Pendidikan. Tak tahu lagi. Maka belajarlah bersungguh-sungguh. Sebab ni masa depan kita. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Alhamdulillah. Sama-sama.